Okey, hari ini kita kembali fokus kepada aku dah penat sebenarnya. Hari ini tetamu-tetamu kita pastikan anda terus bersama kami kerana mereka akan terus memberi inspirasi kepada kita. Kadang-kadang bila saya mengenali dan membaca latar belakang beliau, kadang-kadang buat kita rasa segan. Yang kita benda-benda sikit ni kita rasa kita dah penat. Tapi beliau menghadapi cabaran yang lebih besar. Betul. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Afifah Azizan, ibu kepada 7 orang anak di mana 6 daripada mereka mempunyai kondisi kesihatan yang berbeza. Dan di sebelahnya pula kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Melati Sumari, Profesor Madya di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Sihat, Prof? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Puan Afifah, seperti yang Farin katakan tadi, apabila kita yang baca dan mendengar kisah Puan, kita rasa macam alamak, masalah yang kita ada ni kecil lah. Kecil je. Macam ni pun penat. Puan ni lagi besar dugaan dia. Dan mungkin di permulaan perbincangan kita ni, Puan boleh kongsikan 6 daripada anak Puan mempunyai kondisi kesihatan yang berbeza-beza. Antaranya adalah autistik lagi. 3 orang autistik, seorang ADHD, seorang disleksia dan seorang lagi jantung berlubang. Wow. Dan selebihnya alhamdulillah normal Seorang saja okey. Okey. Baik. Dan kalau kita melihat kepada dengar je kita rasa wow, itu satu cabaran. Dan kemudian menjaga kesemuanya. Tak penat ke? Senang je soalan dia. Okey, kalau nak kira penat lah. Memang orang kata apa, sebab diorang tak boleh orang kata apa faham kita dan kita pun tak faham diorang, nak berkomunikasi pun susah. Keperluan yang berbeza-beza. And then tapi bagi saya macam mana benda tu menjadi kekuatan pada saya. Untuk terus jaga diorang, bentuk diorang untuk jadi orang yang lebih baiklah. Baik. Dan mungkin kalau saya boleh tanya kepada Puan, 6 daripada anak ni pastinya menjadi cabaran untuk Puan menjaga. Bagaimana dengan sokongan daripada suami? Alhamdulillah, okey. Suami saya sangat suportif. Okey. Dia untuk dulu sebelum saya berkahwin dengan dia lah, memang saya tak tahu sangat pasal autistik, pasal ADHD, disleksia apa semua. Jadi selepas saya berkahwin dengan dia banyak orang kata apa buka mata saya lah. Dia orang kata dia bagi saya nampak kelebihan anak-anak saya apa semua. Jadi dari situ saya mula rasa orang kata ada harapan untuk anak-anak saya, untuk saya bantu diorang untuk develop diorang untuk jadi orang. Sebelum kita balik pada Prof, saya nak tentang mungkin boleh gambarkan sedikitlah rutin harian menjaga anak supaya mereka di luar lebih memahami tentang cabaran harian yang kadang-kadang orang kata sebenarnya penat tapi anda sebenarnya kuat. Rutin harian lah menjaga anak-anak ni. Apa yang kalau boleh gambarkan? Sebab diorang ni sebab anak saya tu memang ada masalah speech delay apa semua. So memang diorang tak boleh nak urus diri apa semua. Jadi benda tu memang orang kata jadi saya nak kena buat semualah. And then saya dalam masa yang sama saya kena faham apa yang diorang nak tu, apa yang diorang nak cuba sampaikan tu. Yang tu salah satu cabaran lah untuk saya sebab budak tak boleh cakap. Kan dan kita nak faham apa benda dia nak cuba sampaikan, dia nak apa. Jadi dulu memang bagi saya itu susah dengan masalah diorang nak makan, susah orang kata apa memilih memakan. Yang anak saya suka makan span, sofa, benda-benda pelik, benda-benda yang tak boleh dimakan. Jadi benda tu memang orang kata memang saya kena perhatikan dia 24 hour. Takut nanti dia termakan benda lain yang orang kata apa memang takut poison pada dia pula. Sebab lampu pun dia boleh makan. Jadi benda tu memang bagi saya itu sangat susah. Alhamdulillah saya kira sebenarnya dari semasa ke semasa dah semakin baik dan semakin kawan. Alhamdulillah. Suami saya banyak ajar saya lah macam mana nak kenal anak, masalah apa yang dia nak apa semua. So dia ajar macam mana kita nak tahu apa masalah dia. Itu dia. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan Prof, bila kita dengar apa yang dikongsikan oleh Puan Afifah,
kita hanya boleh bayangkan. Betul. Hanya Puan Afifah yang tahu apa yang dilalui kan. Tapi saya nak tanya Prof dahulu mengenai burnout ni Prof. Saya rasa burnout ni konsep seperti kereta. Analogi yang saya gunakan adalah seperti kereta. Kereta pun kita harus servis. Kalau tak servis lama-lama dia rosak. Manusia pun macam tu juga. Kalau kita dah burnout, kita perlukan masa untuk kita mengambil nafas, tarik nafas macam-macam, lepas renew, refresh dan sebagainya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan apakah sebenarnya burnout dalam seseorang manusia? Okey, kalau kita tadi sebab tajuk dia aku penat. Kan? Aku dah penat. Sebab penat ni biasanya orang dah tahap tu dia dah give up dah sebenarnya. So dia menyerahkan diri dia, apa nak jadi-jadilah kan. So biasa burnout ni dah terbakar lah kan. Maknanya ikutlah apa nak berlaku kan. Tapi kalau misalnya banyaklah faktor yang mendorong. Satu masalah orang-orang kita, actually semua orang pun ni, kita ni cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang. Faham? Kita cenderung bandingkan, okey contoh katalah, saya kata saya ada macam ni kan. Orang jiran saya ada macam ni. Kenapa saya tak macam dia? Dia semuanya smooth je. Anak semua senang je. Tak payah nak ni je. Anak saya ni susah. Bila kita start je banding, yang depan kita ni semua dia jadi halangan. Tapi tadi disebutkan kan macam contoh Puan Afifah macam pengalaman anak-anak ni kan daripada makan benda yang tak boleh makan. Bukan nak kata makan makanan yang tak sesuai, tapi memang bukan makanan dia nak makan kan. Tapi instead of dia lihat benda itu sebagai apa, beliau dan suamilah melihat ni sebagai cabaran, dia fikir macam mana nak cari jalan keluar. Sebab itu kalau orang yang dia rasa dia masih nak teruskan hidup, dia akan cari jalan keluar. Dia bukannya pasrah. Jadi bila you start je membandingkan dengan orang, you akan terhenti sebenarnya. Dia akan terhenti sebab anak dia semua, anak saya ni dah lah autistik dah lah, ADHD dah lah, apa dyslexia, ada yang sakit jantung berlubang lah. Ada orang tu kaya lah, anak semua okey je, tak ada hidup, semua je. Mana kita tahu? Betul. Kita tahu pun. Jadi sebab itulah apa pun halangan hidup kita, kita pertama sekali lah tengok diri kita lah. Betul. Apakah dia kita punya kekuatan? Apakah dia kita punya kelemahan? Macam Pak Ifah sebut tadi, suami dia ajar dia macam mana nak jadi seorang yang menerima tu dan macam mana nak keluar daripada masalah tersebut. Jadi maknanya dia tak lihat masa apa yang dia diuji tu sebagai satu masalah, tapi dia lihat tu sebagai satu kehidupan. Jadi kalau you lihat tu sebagai masalah, dia memang masalah lah sampai bila. Ada perkara yang boleh diselesaikan. Ada perkara yang sebenarnya you kena urus. Macam contoh autism kan, ADHD ni benda kurniaan Tuhan. Dia tidak ada, maknanya macam mana you nak manage anak-anak tu. Dia bukannya ada macam okey you migraine kan Sugi, I bagi you constant ke, you hilanglah sikit kepala, settle. Kalau ada lah macam tu senang hidup kita, betul tak? Tak adalah orang bermasalah. Jadi bukan semua masalah perlu diselesaikan, tapi ialah bagaimana perlu diurus. Jadi konsep tu yang kena bila kita berhadapan dengan masalah, macam mana saya nak urus benda ni? Pengurusan masalah dengan bijak. Pengurusan masalah. Macam contoh katalah anak saya dengan anak you contohnya, seorang dapat skor matematik macam ni, skor macam ni. Dia tidak ada satu tips yang mungkin sesuai untuk dua-dua tu. Sebab dua budak ni pun dah lain. Jadi kita kena tengok kekuatan dan kelemahan dia. Macam mana saya nak urus kelemahan matematik tu. Macam tu. Baik. Dan saya kira sebenarnya banyak sangat kata kunci daripada Prof tadi lah. Okey, kita mengkaji kelemahan dan kekuatan, tentang mengurus, dan saya kira dalam kehidupan kita ni apa sebenarnya buat kita hidup sehari-hari ialah harapan. Harapan kepada satu harapan yang positif, harapan yang baik yang membuatkan kita hidup. Inilah yang kita nak bincangkan. Okey, tapi Puan Afifah, bila kita dengar tentang penceritaan ini, apa juga Prof dah ceritakan, ramai yang ingin tahu sebenarnya sumber kekuatan tu datang dari mana. Saya kira dia bukan satu sudut saja. Suami tadi kita dah dengar, tetapi lain-lain. Kadang-kadang kita banyak juga bercakap dengan diri sendiri, self talk dengan diri kita. Kita banyak doa-doa kita. Jadi boleh kongsikan. Okey. Macam saya lain sikitlah saya punya ni. Saya suka ambil apa yang negatif daripada orang, saya jadikan tu sebagai sumber kekuatan saya lah. Contoh macam orang pernah kata anak saya gila, orang pernah kata anak saya bodoh, tak betul apa semua kan. Jadi saya cuba nak buktikan pada diorang yang apa yang diorang cakap ke anak saya tu, itu tak betul lah. Saya boleh orang kata apa, bentuk anak saya jadi anak yang lebih hebat. Walaupun dia ada orang kata apa, kondisi dia ada autism ke, autistik ke apa ke, diorang sebenarnya hebat. Diorang sangat istimewa. Dan diorang mudah menerima kalau kita mengajar ke apa ke. Diorang mudah menerima sebenarnya.
Baik. Dan okey, minta maaf setuju betul lah. Dan saya setuju dengan Prof kata tadi. Sebenarnya kalau kita mendalami, kalau Puan bersetujulah, sebenarnya setiap anak-anak mempunyai potensi mereka yang istimewa, yang tersendiri, yang masing-masing. Yang sebagai seorang ibu bapa, tidak kira apa kondisi, kita perlu cari, kita perlu gali. Okey, dan selain daripada itu juga mungkin apa lagi selain daripada yang negatif, dan apa sendiri yang Puan rasa macam bila rasa penat tu selalu cakap apa dengan diri sendiri, apa yang buat cara Puan menguruskan rasa penat ini? Okey, nak urus rasa penat. Okey, biasa kalau memang ada part memang rasa macam kata apa, lelah, macam kita macam ada masa saya pernah dia rasa macam diri gila, nak gila. Mental pun tak apa betul apa semua kan. Jadi memang tapi suami saya dia boleh nampak saya punya perubahan tu. Jadi dia suruh saya rehat. Dia suruh saya pergi cuti ke ataupun kalau memang duduk kat situ memang dia akan suruh saya masuk bilik and then dia akan kontrol anak. Sebab budak-budak ni anak-anak ni dia orang tak sama tahu perangai dia orang dengan mak, dengan ayah. Jadi jadi kadang ayah tu lagi senang nak jaga anak tu daripada mak lah kena jaga anak. Jadi benda tu kadang lagi satu menyebabkan kita ibu ni jadi lagi penat. Dan kadang-kadang ibu pun dia ada rasa serba salah, dia kuat sikit. Jadi itu pun boleh menjadi antara faktor yang membuatkan emosi itu penat kan. Saya rasa kita kena tanya. Masuk bilik selalu buat apa? Mungkin menangis, mungkin tak tahu. Kalau boleh kongsi tak apa. Memang yang itulah. Nangis lah. Memang kata apa? Kalau boleh memang suami saya dia memang sama ada dia bawa anak-anak keluar, dia bagi memang dia suruh saya relax. Tengoklah nak tengok cerita Korea ke apa benda ke ikutlah. Tapi memang dia tak bagi saya dengar anak saya bunyi. Sebab memang waktu kita dah macam dah penat sangat tu, anak bunyi nangis sikit pun kita dah tak boleh dengar. Kita dah rasa macam tak tahu sebab budak autistik ni, budak autistik lah saya cerita. Budak autistik kalau dia menangis, nangis dia lain. Betul. Dia punya nyaring dia tu tak boleh imagine. Dia macam kena tajam pisau. Kita cucuk dengan pisau. Jadi memang suami saya sangat memahami lah. Dia akan bawa anak saya ke ataupun bagi anak saya ku. Baik, sepanjang Puan Afifah berkongsi pengalaman, saya boleh rasa suara tu sebab, mata pun dah berair. Saya duduk kat sebelah ni pun rasa sebab. Kita rasa. Apa yang sebenarnya berlangsung di fikiran Puan? Masa Puan berkongsi ni, apa yang dalam fikiran? Saya kira ini bukan satu sebab, satu tangisan yang penyesalan, sedih, tapi ada sesuatu yang juga sebenarnya sebab kekuatan sebenarnya ni. It's okay. Tak apa, ambil masa, boleh ceritakan. Saya kira ini juga akan menjadi satu kekuatan kepada mereka di luar sana. Sebab kita pun kadang terfikir kan, sampai bila kita akan jaga diorang. Adakah orang lain yang sanggup jaga diorang? Macam mana kita jaga diorang? Itulah kira macam itu yang saya cuba supaya anak saya ni boleh, orang kata apa, urus diri orang sendiri, jaga diri orang sendiri, dan tak menyusahkan orang lain. Okay, sebenarnya perasaan tu saya sangat faham. Kadang-kadang itu yang bermain dalam fikiran mak ayah yang ada anak-anak istimewa ni. Perkara paling utama, kalau kami tak ada, siapa nak menjaga diri mereka? Okey, saya rasa banyak lagi yang kita nak tanyakan sebenarnya kepada Puan Afifah dan doktor, terutamanya mengenai bagaimana untuk seseorang dan rasa penat, burnout ni, untuk mereka mengawal emosi mereka. Tapi sebelum itu, Fahrin dan penonton, kami sempat juga bertanya kepada orang ramai mengenai pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan. Itulah kita sebagai seorang manusia confirm akan alami benda yang situation macam tu kan. So apa yang saya buat selalunya bila burn out ni, korang kena pergi salah satu aktiviti yang beriadah.
Contoh macam korang pergi healing, healing bawa shopping dengan kawan. So benda ni korang kena percaya bila korang burn out ni ada hasilnya di sebalik apa yang korang dekat sini. So kadang-kadang saya rasa macam tak nak bergaul dengan orang lain. So saya menyendiri disebabkan faktor sekeliling kita yang sentiasa macam kita dapat pressure untuk diri kita. Pernah. Banyak kali. Not one time, major time. Because macam we work, sometimes people will ask any help. So terpaksa nak pergi tolong tapi kerja office. So how? So dia fikir macam penat lah. Nak pergi sana, nak pergi sini, nak settle. Kena siap sebelum pukul 4. Macam stres jugalah. So I dengar lagu. Then I just keep quiet like that. Pernah je dalam kita setiap manusia semua ada burn out, semua ada stres masing-masing kan, betul tak? So macam saya tipulah, saya kata tak pernah je. Kalau macam saya, kalau stres kadang-kadang saya keluar pergi jalan-jalan seorang-seorang ataupun saya akan dekatkan diri dengan Allah lah. Pernah rasa burn out kalau kita balik kerja tu macam terlalu stres atau banyak sangat kerja atau banyak sangat pressure lah kan di tempat kerja. So balik tu rasa macam tak boleh nak function, tak boleh nak handle anak-anak ataupun buat kerja rumah dan sebagainya lah. Kalau burn out biasanya I akan ambil masa untuk menyendiri, macam me time. Kadang-kadang even benda simple macam duduk dalam kereta duduk dalam kereta and just duduk bersendirian, tenangkan fikiran, ataupun I pergi go for a walk ke apa sebelum I balik rumah lah. Okay, dengan perkongsian orang ramai tadi, maka benarlah dia terbukti sebenarnya ia burn out ni ataupun kepenatan ini berlaku dalam kehidupan seharian kita, tidak kira apa juga latar belakang dan apa juga situasinya. Dan konotasi ataupun topik kita pada hari ini bukanlah satu yang negatif, tetapi apabila berlaku dengan semua orang, bermakna kita perlu belajar untuk mengurus. Kita perlu kuat. Jadi ini tak kira apa situasi, mungkin Puan Afifah tentang anak-anaknya, ada juga mungkin rumah tangganya, mungkin tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya kita nak bincangkan, terus bincangkan supaya terus memberi semangat kepada anda. Ya, betul. Okey, baik. Sebelum kita nak ke dengan Puan Profesor, saya nak bacakan komen-komen di Facebook daripada Alim Mahmud. Ramai luahan perasaan, banyak luahan perasaan di Facebook. Saya full-time housewife, buat perhubungan jarak jauh dengan suami, anak 5 orang. Suami selalu pesan, kalau penat jangan paksa. Biarkan je rumah bersepah, tak larat nak masak, beli je. Suami betul-betul memahami dan yes, betul, dia cuti, dia banyak take over hal rumah tangga kami. Dia sangat-sangat bersyukur. Ayah Ashraf berkata, kadang tak kuat nak hadap, tengok anak-anak mengalir air mata. And Maziah J berkata, jadi full-time housewife. Memang penat, tak pernah cuti, namun harga kepenatan akan terbayar bila ada yang menghargai. Okey, baik. Wanita adalah insan yang hebat. Ya, betul. Baik, Prof, seperti yang Prof kongsikan di awal tadi, kita nak teruskan hidup kita. Kita tak nak duduk fikirkan masalah kita sentiasa, sebab semua orang ada masalah, betul? Tapi apa yang penting adalah untuk kita mengenal pasti apabila kita dah penat, kita dah burnout. Sebab kalau kita tak kenal pasti, memang susah untuk kita menguruskan emosi kita dan mengambil langkah yang seterusnya. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti dan seterusnya menguruskan emosi kita dan apa yang harus dilakukan? Okey, biasanya kan kadang-kadang orang yang burnout contohnya kan, bila you drive ni, you dah penat balik kerja itu satu contoh je lah, you dah penat. You dah tak ingat tau, you cuma drive je sebab you dah lalu kat situ. Dia macam default lah, jalan tu dah memang betul. You dah tak ingat orang belakang, tak ingat orang depan, you macam hilang. Auto mode. Kadang-kadang you jadi macam hilang. And then ada orang sampai dia punyalah dia hilang sebab dia dah burn out sangat. Dia terlepas sempang kat rumah. Dia kata, dah lepas sebab dia dah mengelamun banyak sangat sebab dia dah terlalu amat penat. Tapi tadi saya tengok yang bila you all interview orang awam kan dia kata kita kena ada masa untuk healing. So setiap orang ni pun healing dia beza-beza. Contoh bila you penat, bagi ibu bapa yang ibu yang katalah tadi suri rumah yang sepenuh masa kan, dia kata sangat penat 24 jam, dia kata kan 24 jam tak berhenti. Bagi yang bekerja pula kata untung jadi suri rumah, masing-masing kata mereka lah yang lebih penat kan. Sebenarnya semua orang penat. Sepenat ni semua, tapi macam mana you urus kan. So jadi jangan bandingkan orang yang bekerja dengan orang yang jadi suri rumah. Dia memang satu perbandingan yang tidak adil. Sangat tidak adil. Jadi kalau orang yang bekerja, saya bagi contoh kan. Tadi ada sebut, kalau saya tak silap tadi, dia kata contoh dalam kereta. Sebenarnya dalam kereta contoh, kita akan stres orang Lembah Kelang bila jam.
Kalau saya masa jam, masa inilah saya rasa tak stres. Sebab apa? Saya lupa tentang traffic jam tu. Saya fikir benda lain, banyak benda sebelum plan. Dah sampai. Instead of saya layan traffic jam tu, saya akan jadi semakin stres. Kan? Si doktor selalu nyanyi seseorang dalam kereta. Dulu saya ni selalu terperangkap dengan traffic jam. Sebab masa tu anak saya kecil-kecil. Tapi sekarang ni saya tak pernah dah. Sebab anak saya dah besar. So saya boleh adjust masa dengan, saya tak ada nak pit stop sana-mana hantar anak kan. Kalau orang yang suri rumah contohnya kan, yang suri rumah macam tadi ada disebutkan dalam komen Facebook tu, suami dia bagi peluang dia untuk berehat. Kalau misalnya dapat pasangan yang apa dipanggil sporting tapi sebenarnya suri rumah sendiri pun dia kadang-kadang ada orang diuji dia tak dapat pasangan yang sporting. Kita tengok yang negatif dulu. Jadi kita tak boleh harapkan orang untuk membahagiakan diri kita, betul tak? Betul. Kita kena fikir apa yang boleh bahagiakan diri kita. Betul. Setuju. Kalau kita mengharapkan sentiasa pada orang, kalau orang boleh bagi tak apa. Tapi kalau orang tak boleh bagi, so apa yang you boleh buat untuk bahagiakan diri you? You kena fikir juga. Apa dia? Menarik ni. Betul. Sebab kita sentiasa, suami saya tak bagi kerjasama. Isteri saya tak, macam tadi kan kita tengok yang mula-mula tu kan dia kata isteri dia tak faham dia. Kita paling senang dalam hidup ni ialah menyalahkan orang. Paling senang. Tapi apa yang saya boleh buat? Kita panggil teknik tu ialah teknik kita eye position lah. Kita fikirkan diri kita, apa yang aku boleh buat ni instead of apa yang dia patut buat. Betul. Tapi itu antara masalah juga doktor, sebab ramai yang merasakan rasa mementingkan diri sendiri ni tidak harus aku ada. Rasa selfish ni tak boleh aku ada. Tapi sebenarnya boleh saja fikirkan mengenai diri sendiri. Betul. Saya tidak setuju kalau kita ni mendahulukan orang lain. Kita ada pepatah lah, membakar diri macam lilin kan. Lilin, betul. You nak jadi lilin ke? Saya tanya you nak jadi lilin ke? You kena tahu fungsi lilin tu menerangi. So ambil fungsi tu, jangan fungsi dia sampai dah habis. Betul. Kan dah padam dah tak boleh tegang lagi dah. Juga interpretasi. Jadi ibu atau bapa, you nak penat, you jaga, you bila you umur meningkat contohnya, penyakit akan lagi senang nak mengetuk pintu. So you sayang tak diri you? Betul. You jaga kesihatan ni untuk siapa? Untuk anak-anak juga kan? Tak apalah saya sakit pun tak apa asal anak saya sihat. Tak betul. Sebab anak-anak perlukan ibu bapa yang sihat. Setuju. Kita tak boleh kata tak apa asalkan anak saya saya sakit, saya terlantar pun tak apa. Tak betul. So itu kita kena ada kesedaran apa juga yang kita perlu beri pada diri kita. Di samping kita memang kena dalam masa yang sama memberi kepada orang lain. Betul. Jadi konsep tu dia kena balance sebenarnya. Dia tak boleh macam bagi sampai you dah tak ada apa. Betul. Secara padatnya bro, kalau katalah keadaan macam ni, bagaimana mereka nak urus ataupun menyokong? Kita faham support system tu penting, tapi katalah kita tak dapat. Dan apa implikasi kalau orang tak sedar dia dah burn out, dia dah penat dan kemudian tidak diurus? Apa mungkin boleh terjadi pada diri dan orang sekeliling? Banyak contoh, banyak sangat. Itu sangat bahayalah. Kita selalu pun dengar orang cakap pasal kesihatan mental dan sebagainya. Kan kadang ada kes macam dia mungkin dah berhalusinasi sendiri ke, dia rasa anak dia dah tak boleh kawal emosi, dia nampak anak dia tu macam musuh dia mungkin cekik anak dia ke, contohnya tu kita tak maulah benda tu kan. Jadi sebab itulah saya kata bagi ibu ke bapa ke ataupun siapa pun pekerja ke, you di tempat kerja sekalipun kan, you kena tahu, you should know your limit. You kena tahu you punya limit. Bila you tak tahu kan, I nak capai macam dia dapat semua anugerah, saya pun nak macam tu. Tapi you punya limit lain, you diuji lain. Ada orang dia balik rumah dia boleh sambung kerja. Tapi katalah Puan Afifah ni bekerja kan, dia balik rumah, dia mesti tak boleh nak sambung kerja tu. Dia kena tengok anak dia, betul tak? Setiap orang ni lain-lain. Jadi bila you measure diri you dengan orang lain, memang you akan jadi makin teruk. You akan jadi, akulah pekerja, dekat tempat kerja pula masalah. Balik rumah anak tak terurus. Sebab apa? Sebab sibuk nak buat kerja di office, kerja office buat balik rumah. Semua benda jadi tak kena gaya. Nampak tak? Sebab saya punya pandangan, kalau kita burn out ataupun kita ada tanda-tanda burn out, duduk sekejap, tengok you nak apa dalam hidup you. Apa you punya kapasiti? So kalau kapasiti you macam ni, saya akan buat secara beransur-ansur. Saya percaya Puan Afifah ni dengan suami dia, orang nampak dia boleh jaga anak 6-7 orang ni. Orang tak tahu dia punya perjalanan. Betul. ni. Ya. Kalau kita tulis buku ni tebal tak tahu berapa chapter, betul tak? Orang cuma nak tengok bab akhir je. Orang tak nak tengok bab 1, 2, 3, 4 ni. Tak tengok. Betul tak? Betul. Baik. Dan Puan Afifah bercakap mengenai perjalanan. Anak sulung kini sudah 19 tahun. Dan 19 tahun sejak anak sulung itu dan anak-anak seterusnya, memang Puan pernah tak fikirkan yang saya perlukan rehat yang panjang? Dia tak salah sebenarnya kalau kita nak fikirkan seperti itu. Tapi mungkin Puan tidak dapat melakukannya. Tapi pernah tak fikirkan, saya betul-betul perlukan rehat
sebulan ataupun lebih? Okey, macam saya lah. Okey, first memang saya urus anak dulu. Penat macam mana pun sebelum ni memang terpaksa hadap lah. Sebab kita nak bentuk anak kita tu dulu sebab dia orang makin lama makin besar, makin lama makin bila dia bila dewasa susah dah nak bentuk time tu. Jadi memang sebelum ni waktu dia orang masih masih kecil memang kami push lah untuk dia orang jadi orang yang boleh urus diri sendiri. Dan sekarang alhamdulillah saya dah boleh pergi bercuti, dah boleh pergi honeymoon. Ini contoh ni. Pengorbanan di awal itu telah membuahkan hasil sekarang. So sekarang macam bila kami pergi honeymoon ke apa, siapa orang akan tanya, siapa jaga anak? Oh, dia orang boleh handle diri sendiri. Saya tengok video TikTok, ada yang membantu di dapur, mencuci pinggan mangkuk dan sebagainya. Wow. Antara keistimewaan yang sangat dibanggakan dengan anak ni. Orang kata ada satu tu, tu biasa. Penat yang berbaloi ni anak, tengok anak apa tu yang saya semua tu. Itulah kira macam contoh macam anak saya yang nombor 2 lah kan. Dia yang paling ekstrim lah kira kata dulu kan. Paling susah nak dijaga. Tapi memang orang kata bila kita dah jaga dia orang tu, orang kata sampai sekarang, sekarang dia 17, dia dah boleh orang kata repair aircon. Dia boleh pasang lampu, perbaik tayar bocor pun dia dah boleh buat. Dia boleh belajar benda tu. Dia dah boleh buat benda tu. Jadi saya rasa saya nampak untuk masa depan dia tu dah adalah. Alhamdulillah. Adalah dia punya skills dia dah skill dia. Jadi benda tu memang awal ni memang permulaan memang penat. Memang susah, memang mental kena kuat. Tapi berbaloi berbaloi. Nampaklah hikmah dia tu. Baik. Dan Prof, kita dah pun kesuntukan masa sebenarnya, tapi di penghujung ini Prof, mungkin Prof boleh berikan kata-kata semangat kepada mereka di luar sana yang rasa penat. Tidak mengapa kalau rasa penat, tapi yang penting kita berehat sekejap dan teruskan perjuangan kita. Pertama sekali saya kira kita sayangilah diri kita sebenarnya. Sebab kalau kita sayang diri kita bermaksud kita juga sayang orang lain. Jadi kalau kita nak sayang diri kita, setiap kita lihatlah bagaimana cara kita boleh sayang diri kita tanpa kita mengabaikan yang orang-orang yang kita sayang. Dia semuanya lain-lain. So saya tak ada tips lah sebab saya lain, Sugi lain, Farin lain kan. Jadi kena lihat diri masing-masing. Okey, itulah saya rasa sebenarnya tips tu simple saja sebenarnya kan. Tapi sebenarnya walaupun dia simple, dia bukanlah mudah untuk dibuat. Betul. Okey. Dan kita harapkan daripada perbincangan kita walaupun padat, saya sebenarnya berharap kita boleh bersembang lagi sebenarnya. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari dan juga Puan Afifah Azizan kerana bersama kita pada hari ini, dan kami juga di Wanita Hari ini dan ramai juga di luar sana mengucapkan tahniah kerana seorang wanita, seorang ibu yang hebat dan kuat insya-Allah, dan juga kepada suaminya sampaikan salam saya padanya. Okey.